semula. Okey, baik. So kita lihat di sini, okey, bab 2 perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Ingat okey, iaitu bab yang kedua perluasan kuasa British di negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat bermula di mana? Iaitu bermula yang pertama iaitu di Pulau Pinang, kemudian di Singapura dan yang ketiga iaitu di Melaka. Okey, so kamu kena ingat tu. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, iaitu berkaitan dengan perluasan kuasa British di Pulau Pinang, okey, iaitu kenapa meluaskan kuasa British di Pulau Pinang ada 3 sebab, ada 3 faktor. Ingat yang pertama iaitu di hujung sana tu iaitu pusat pengumpulan barang, di mana British memerlukan pusat pengumpulan barangan dari alam Melayu untuk ditukarkan dengan teh dari China. Okey, itu sebab pertama. Okey, pusat pengumpulan barang. Yang kedua yang ini iaitu pangkalan tentera, di mana Pulau Pinang diperlukan oleh British untuk mempertahankan pertempatan mereka di India. So memerlukan pangkalan tentera. Okey, pusat pengumpulan barang, yang kedua pangkalan tentera, dan yang ketiga yang di atas ini iaitu pelabuhan persinggahan. Di mana pelabuhan persinggahan tu bermaksud Pulau Pinang dijadikan pelabuhan untuk singgah sebentar bagi membaiki kapal, mendapatkan bekalan makanan dan minuman serta menjadi tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. So itu yang pertama. Okey, perluasan kuasa British dan sebab-sebabnya. Baik. Kemudian kalau kita lihat kronologi pendudukan British di Pulau Pinang, di mana kita tahu bermula dengan perebutan takhta Kesultanan Kedah di hujung sana tu, iaitu Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah, dan ini tidak dipersetujui oleh kerabat diraja Kedah. Jadi mereka berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Tapi Sultan Muhammad Jiwa telah pun memohon bantuan tentera daripada SHTI, dan SHTI telah menghantar Edward Longton untuk berunding namun gagal. Dan kerana apa? Kerana SHTI tidak memberikan jaminan akan melindungi Kedah. Baik, tak lama kemudian berlakulah ancaman Siam yang kedua ni, di mana Siam telah menuntut Sultan Kedah untuk hantar ufti, hantar yuran. Jadi ini menyebabkan Sultan Kedah berasa terancam dengan tuntutan Siam ini, dan Sultan Kedah, iaitu Sultan Abdullah telah buat apa? Sultan Abdullah cuba dapatkan bantuan ketenteraan daripada SHTI. Dan Sultan Kedah kali ini menawarkan Pulau Pinang. Jadi Sultan Kedah telah minta Francis Light untuk menyampaikan permintaannya itu kepada Governor General SHTI. Jadi kalau kita lihat di atas ini, bagaimana tipu helah Francis Light menduduki Pulau Pinang, di mana Francis Light telah berjanji SHTI akan memenuhi syarat yang diminta oleh Sultan Kedah. Dan Sultan Abdullah oleh kerana berpegang pada janji Francis Light itu, menawarkan Pulau Pinang. Iaitu supaya menawarkan Francis Light untuk buka pertempatan di Pulau Pinang. Lalu Francis Light pun menamakan Pulau Pinang itu sebagai Prince of Wales Island, dan pertempatan yang mula-mula itu dinamakan sebagai Georgetown, sempena nama Raja England. So itu yang berlaku kronologi pendudukan di Pulau Pinang. Dan akibat daripada itu, kemudian selepas je dah bagi Pulau Pinang tu, setahun kemudian Siam menakluki Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Jadi Sultan Abdullah telah minta bantuan ketenteraan daripada SHTI yang dijanjikan oleh Francis Light itu. Namun SHTI kata apa? Enggan dan tak nak bagi. Sebab tidak ada perjanjian yang ditandatangani oleh SHTI dengan Sultan Kedah. Jadi Sultan Abdullah berasa tertipu. Jadi Sultan Abdullah himpunkan tenteranya di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang. Namun Sultan Abdullah ditewaskan oleh Francis Light dengan bantuan tentera SHTI. Jadi, Sultan Abdullah telah dipaksa menandatangani perjanjian dengan British, dan perjanjian ini telah mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. So,
Okay, pada tahun 1800, Gubernur Pulau Pinang pada waktu itu iaitu George Leith mendesak Sultan Kedah iaitu Sultan Biauddin untuk menandatangani perjanjian dengan British supaya British boleh duduk seberang perai. Untuk dijadikan apa? Seberang perai itu dijadikan benteng pertahanan dan kawasan pertanian. So itulah cerita kisah di Pulau Pinang. Bagaimana Pulau Pinang telah jatuh ke tangan British. Baik, soalan. Okey, kalau ada soalan boleh tulis. Contoh macam ada soalan, cikgu apa jadi kepada Kedah setelah SHTI tidak memberi bantuan? Ya, Siam serang Kedah atau Kedah bagi Ufti? Siam serang Kedah. So yang inilah berlaku. Maknanya apabila SHTI tidak memberikan bantuan, maka kita tahu ini yang berlaku sebenarnya. Okey, iaitu Sultan Abdullah telah pun kita tahu bahawa Sultan Abdullah telah ditewaskan oleh Francis Lyon dan kemudian Sultan Abdullah dipaksa menandatangani perjanjian dengan British. So itu sebenarnya. Okey. Dan kita tahu bahawa Kedah, Pulau Pinang telah menjadi di bawah pentadbiran British dan Kedah telah diserang oleh Siam. Yes. Baik. Patani sampai sekarang Thailand punya ke? Ya, betul. Dan kenapa Siam sekarang? Kenapa Siam serang Kedah? Pasal bunga emas ke? Ya, betul. Siam serang Kedah kerana apa? Kerana Kedah dah lama tak bagi bunga emas. Jadi Siam kata kami nak menuntut bunga emas sebagai tanda bahawa Kedah itu di bawah Siam. So Kedah kata kami tak nak bagi sebab kami rasa kami bagi bunga emas tu bukan kerana kami di bawah Siam, tapi sebagai tanda persahabatan. Tapi Siam telah salah sangka. Jadi Siam menuntut bunga emas itu. Nampak tak? Siam anggap Kedah dia punya. Tapi Kedah anggap bahawa mereka tu hanya bersahabat dengan Siam. Lalu sebelum ini, Kedah memberikan bunga emas sebagai tanda persahabatan. Jadi apabila Siam sedang sibuk berperang dengan Burma, so Kedah kata tak payah bagilah. Tunggu dia orang settle dululah. Settle perang tu. Jadi kemudian apabila dah selesai perang tu, Siam kata apa? Apa pasal kau Kedah dah lama tak bagi bunga emas Kedah kata, alamak, kan kami bagi sebagai tanda persahabatan. Tak ada. Kau tu sebenarnya di bawah kami. Di bawah jajahan kami. Jadi sebab itu Kedah rasa terancam. Sebab itu Kedah minta bantuan SHTI untuk menyerang ataupun untuk menghadapi serangan daripada Siam. Namun dia orang tak tahu. Sebenarnya Kedah tak tahu. Siam dengan British ataupun Siam dengan SHTI sebenarnya memang berkawan baik. Takkanlah SHTI nak semata-mata nak memenuhi kehendak Kedah pergi serang kawan baik. Memang tak kan? Jadi di situ penggunaan tipu helah. Baik. So, ya betul, memang Siam banyak gajah. Memang Thailand memang banyak gajah. Betul. Okey. Baik. So selesai dengan Pulau Pinang. Okey, boleh faham So sekarang kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu apa yang berlaku di Singapura. So kalau korang ada soalan, boleh tulis terus dalam Zoom chat untuk cikgu jawab soalan-soalan kamu yang tak faham. Baik. Perluasan kuasa British di Singapura pula. Kalau di Singapura, semuanya bermula daripada Perang Napoleon. Iaitu apabila Belanda ditawan oleh Perancis. Jadi Raja Belanda berundur ke England, lari ke England dan menandatangani surat-surat Q. Ingat nama ni, surat-surat Q. Dalam surat Q ni, Belanda tulis apa tahu? Iaitu Belanda kata, kami sedang sibuk berperang dengan Perancis. Jadi tanah jajahan kami di timur tu, iaitu di kawasan Hindia Timur semua tu, iaitu di Indonesia semua tu, kami nak minta British jaga sekejap. Jaga sementara sehingga perang tamat. Jadi itulah isi kandungan surat Q. Minta British jaga tanah jajahan Belanda sekejap. Jadi selepas perang Napoleon tamat, British pun pulangkan semula penempatan itu kepada Belanda.
Jadi British dah tahu bahawa banyak kawasan di situ, iaitu kawasan di Asia Tenggara ni memang sesuai untuk pelabuhan, untuk laluan perdagangan. Jadi British suruh dua orang ini, Stamford Raffles dan juga William Farquhar, untuk mencari pelabuhan baru. Bila dia orang cari berdua ni Stamford Raffles dengan William Farquhar, dia orang cari-cari, dia orang jumpalah di Singapura. Bila sampai di Singapura, dia orang buat perjanjian awal dengan pentadbir Singapura, iaitu waktu itu siapa yang mentadbir Singapura? Temenggung Abdul Rahman. Jadi dalam perjanjian itu membenarkanlah untuk British mendirikan pertempatan di Singapura. Tetapi Temenggung Abdul Rahman menegaskan bahawa perjanjian itu yang dibuat dengan Stamford Raffles semua tu, dia perlu disahkan. Perjanjian itu perlu disahkan oleh Sultan Abdul Rahman, iaitu pemerintah Kesultanan Johor Riau pada waktu itu. Jadi Stamford Raffles kata apa? Sultan Abdul Rahman ni dia ada hubungan baiklah dengan Belanda. Susah nak dapat dia punya kelulusan ni sebab dia baik dengan Belanda. Jadi Stamford Raffles buat apa? Stamford Raffles ada idea. Kalau kita minta dengan Sultan Abdul Rahman, confirm tak dapat. Jadi kita perlu memanipulasikan isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Untuk apa? Untuk dapatkan pengesahan Sultan. Okey. Baik. So soalan. Cikgu, macam mana mereka trust British? Sebabkan masa sekarang orang buat promise pun tipu-tipu. Okey. Baik. Ini sebenarnya adalah satu kita kata sebagai kelebihan kerajaan alam Melayu. Sebenarnya dulu kerajaan-kerajaan alam Melayu, raja-rajanya bersikap terbuka. Di mana sesiapa yang nak datang berniaga silakan. Jadi bila British datang, mereka menganggap bahawa British pun datang sebagai peniaga. Tak pernah terfikir pun bahawa British datang untuk menjajah. Nampak tak? Dia bersangka baik. Bersangka baik. Jadi ini sikap yang baik sebenarnya. Bersangka baik ni sikap yang baik. Jadi yang salah ni siapa? British. Sebab British telah mengambil kesempatan. Nampak tak? Jadi kita kena sentiasa positive thinking. Kita kena sentiasa berfikiran terbuka. Okay. So, cikgu kalau tak perlu pengesahan British dapat teruslah. Tak perlu pengesahan British dapat terus. Dia perlu pengesahan. Kalau dia tak dapat pengesahan itu, maka British tak dapat kawasan itu secara sah. So dia kena dapatkan secara sah. Secara sah dia kena dapatkan juga. Kalau tidak dia tak boleh duduk itu lama-lama. Sebab dia tak dapat pengesahan. Baik, nak berniaga tu lain cikgu, tapi ni siap sibuk dalam hal permintaan pun raja sabar lagi ke? Baik, sebenarnya raja tak sabar. Tetapi kamu kena ingat bahawa sebenarnya mula-mula British datang adalah sebenarnya untuk berniaga. Dan set mind raja-raja bahawa dia orang ni datang untuk berniaga. Tapi bila dah sibuk dalam hal pemerintahan, maka bermulalah penentangan tu. Ya. Okey, so macam mana Stamford Raffles manipulasi sebabkan Temenggung tak layak jadi raja sebab tak hadir. So how he managed to make him a king? Okey, baik. Sebenarnya bukan Temenggung yang jadi raja. Sebenarnya bukan Temenggung raja-raja. Sebenarnya Stamford Raffles menggunakan manipulasi terhadap Sultan Kesultanan Johor, bukan terhadap Temenggung terhadap Kesultanan Johor. Kamu kena faham tu. Okey. Jadi salah sangka. Ya, betul. Okey. So itu jelas Baik, sekarang kita tengok macam mana macam mana dia buat manipulasi, iaitu inilah dia isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau, di mana Sultan Mahmud Shah, iaitu bapa Sultan Abdul Rahman ni, sebenarnya Sultan Mahmud Shah ni dulu ada dua orang anak, iaitu Tengku Hussein dan juga Tengku Abdul Rahman, dua orang. Kemudian pada tahun 1812 Sultan Mahmud mangkat. Jadi Tengku Abdul Rahman hadir semasa pemakaman almarhum Sultan ni. Okey,
Tengku Hussein pula dia tak dapat hadir sebab Tengku Hussein pada waktu itu ada di Pahang. Jadi Tengku Abdul Rahman ini ditapalkanlah sebagai Sultan Johor Riau dan mendapat pengiktirafan daripada orang Bugis dengan orang Belanda. So Tengku Hussein, dia balik-balik tengok adik dia dah jadi raja. So Tengku Hussein pun telah berundur dan menetap di Riau. Jadi bagaimana Stamford Raffles mengambil kesempatan, iaitu Stamford Raffles memujuk Temenggung Abdul Rahman ini, Temenggung Abdul Rahman memujuk Temenggung Abdul Rahman untuk jemput Tengku Hussein ke Singapura. Dan bila sampai Singapura, baginda diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau, iaitu Sultan Hussein Muhammad Shah. So sekarang bermakna apa? Johor dah ada 2 orang sultan. So kalau kita lihat di atas tu, tindakan Stamford Raffles memanipulasikan isu pewarisan takhta ini menyebabkan Kesultanan Johor Riau ada 2 orang sultan. Pertama, Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga, dan satu lagi Sultan Hussein yang bersemayam di Singapura. Jadi oleh sebab itu, pada 6 Februari 1819, Stamford Raffles terus buat perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman, di mana dalam perjanjian ini pertempatan British di Singapura diiktiraf, British menaikkan bendera Union Jack dan William Farquhar menjadi residen pertama Singapura. Dan perjanjian ini sah. Sebab apa? Sebab Stamford Raffles kata apa? Sekarang ni aku buat perjanjian dengan Sultan. Sultan Johor. Sultan Johor yang mana? Sultan Hussein. Nampak tak? Jadi dapatlah pengiktirafan itu. Dan kemudian pada 2 Ogos 1824, kalau kita lihat di sebelah kanan tu, iaitu John Crawford, iaitu residen Singapura tu, dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman, buat satu lagi perjanjian di mana Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Dan Sultan dan Temenggung tadi hilang kedaulatan ke atas Singapura, dan Sultan dan Temenggung diberi bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. So itulah cerita berkaitan dengan bagaimana Stamford Raffles mengambil alih Singapura. Dan ada soalan, kenapa Tengku Hussein kat Pahang, cikgu? Tengku Hussein kat Pahang kerana ada urusan pentadbiran. Ingat, dulu Johor besar dan Johor dulu sampai ke Pahang. So Pahang dulu adalah sebahagian daripada pemerintahan Johor. So Tengku Hussein diarahkan untuk pergi tengok kawasan di Pahang. Jadi Pahang dengan Johor jauh. Jadi sebab itu bila kematian Sultan Mahmud Shah tu, iaitu bapa dia, maka Sultan ataupun Tengku Hussein ni lambat sampai. Sebab Pahang dengan Johor kan jauh. Jadi Mat Kilau tu orang Johor lah. Bukan. Mat Kilau tu memang orang Pahang. Baik, kalau selama-lamanya, kenapa sekarang Singapura bukan British punya? Sebab Singapura dah merdeka. Singapura merdeka pada tahun 1963. Jadi Singapura telah berkerajaan sendiri. Baik, ingat selama-lamanya ini tidak semestinya sepanjang masa. Contoh macam kalau kita lihat I love you forever. Kan kamu pernah dengarkan orang cakap, oh I love you forever. Forever tu sebenarnya tak tahu berapa lama. Mungkin 10 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. So forever tu tak lama tau sebenarnya. Jadi jangan anggap selama-lamanya itu maknanya forever. Tidak. Dia tak kena. Betul Ahmad Danish, betul juga Tarun. Untuk bercerai dari Malaysia. Betul. Singapura merdeka sebenarnya sekali saja. Iaitu bermula-mula sebenarnya dia merdeka dengan Malaysia. Kemudian bila dia keluar daripada Malaysia, sebenarnya dia dah merdeka dah.
So sebenarnya dalam secara teknikalnya Singapura sebenarnya telah merdeka sekali sahajalah. Sebenarnya sekali sahaja ya. Okey. Baik. So seterusnya kalau kita lihat okey iaitu perluasan kuasa British di Melaka. So negeri yang ketiga. Baik. Sebenarnya di Melaka ni dia tak ada plan pun sebenarnya nak take over Melaka. Tapi sebab bila British duduk di Singapura dan ini menimbulkan pertikaian okey antara British dengan Belanda. Sebab sebabnya kalau kita lihat pertikaian antara British dengan Belanda, British berjaya memajukan Singapura dalam tempoh yang singkat, maka British telah bertekad untuk mempertahankan kedudukan di Singapura. Sebab British yakin Singapura akan menjadi pelabuhan bebas dan pangkalan tentera yang penting di alam lain. Belanda pula kata apa tahu? Mendakwa, Singapura itu berada di bawah lingkungan Belanda tahu. Jadi menuntut British sila berundur dari Singapura. Dan bimbang, Belanda sebenarnya bimbang. Kemajuan Singapura ini akan menjejaskan perdagangan di Betawi, iaitu pelabuhan utama Belanda di alam Melayu. Jadi bertikailah, pertikaian berlakulah pertikaian di antara British dengan Belanda itu. Namun bagaimana mereka settlekan, iaitu dengan perjanjian London 1824. Di mana diorang buat satu perjanjian, iaitu perjanjian itu kata apa? British akan berundur dari Sumatera. Maknanya British akan keluar daripada kawasan Sumatera dan kawasan Bangka Hulu yang dahulunya milik British akan diserahkan kepada Belanda. Dan diorang berjanji, British kata apa? Kami tak akan buka lagi penempatan baharu di Kepulauan Riau Liga dan di bawah Singapura. Itu perjanjian dia. Belanda pula kata, Belanda kata apa? Yang di atas ni, yang di sebelah sini. Iaitu Belanda kata, okeylah, kami iktiraf penempatan British di Singapura. Dan kami juga akan serah Melaka kepada British dan kami tidak akan membuka penempatan baru di tanah Melayu. Maknanya di atas Singapura, kami tak akan masuk campur. So itulah dalam perjanjian London 1824 ini. Maka mereka suka-suka hati telah membahagi-bahagikan kawasan alam Melayu ni mengikut kesukaan mereka. Baik. So ada soalan. Kenapa Belanda ada kat Singapura dah dapat pengesahan Sultan lagi awal Bukan. Harus diingat. Harus diingat. Kembali kepada sejarah tingkatan 2 bab yang ke-6. Bagaimana Johor, bagaimana Portugis kalah. Bagaimana Portugis kalah, iaitu Portugis telah dikalahkan oleh Belanda dengan bantuan Johor. Means Johor dengan Belanda telah berkawan baik. Johor dengan Belanda telah berkawan baik. Maknanya bila kawasan Johor itu termasuk Singapura, Johor punya, means Belanda pun ada pengaruh. Sebab Belanda dengan Johor kawan baik. Nampak tak kat situ? Baik. So kalau kita lihat terpaksa perjanjian sebab Belanda terbeban lepas perang Napoleon, betul. Lepas tu tak nak ulang perang antara mereka pada abad ke-17, itu betul. Belanda dengan Johor pakat serang Melaka, itu betul. Dan betul, pakat dengan Melaka untuk pakat dengan Johor untuk bebaskan Melaka daripada Portugis. So sebab itu kalau kamu kata daripada mana datangnya Belanda? Sebab Belanda memang dah berkawan baik dengan Johor sejak mereka menewaskan Portugis di Melaka. Nampak tak? Jadi itu yang kamu telah belajar dalam sejarah tingkatan 2 dulu, bab yang ke-6. So inilah dia perluasan kuasa British di Melaka. So dapatlah Melaka. Baik. Kemudian kalau kita lihat kesan-kesan perjanjian London ini. Apakah kesan dia, cikgu? Kesannya adalah alam Melayu. Kalau kamu tengok yang hujung tu, alam Melayu terbahagi kepada 2 lingkungan pengaruh. Satu kawasan dikuasai oleh Belanda dan satu lagi kawasan dikuasai oleh British. Singapura, tanah Melayu naik ke atas semua, itu adalah di bawah British. Sumatera, kemudian Indonesia dan ke bawah, itu semua di bawah Belanda. Sudah terbahagi 2, kawasan pengaruh.
Alam Melayu ni. Yang kedua, Empayar Kesultanan Johor Riau telah terpecah, di mana Singapura menjadi tanah jajahan British, manakala Pahang pula isytiharkan, iaitu bebas daripada Johor dan Pahang menjadi negeri bebas dan berdaulat. Maknanya Pahang keluar daripada Johor dan Kesultanan Riau Lingga ini telah dihapuskan oleh Belanda. Maka tidak ada lagi kesultanan di kawasan Riau dan Indonesia. Nasib baik Johor masih ada lagi kesultanan, iaitu Kesultanan Johor. Itu maknanya perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Dan Selat Melaka di atas ni di bawah penguasaan British. Sebab Selat Melaka telah dikuasai sepenuhnya oleh British kerana 3 pelabuhan strategiknya, Pulau Pinang, Melaka, Singapura, telah dimiliki oleh British. Jadi itulah kesan perjanjian London 1824. Okey. Baik. Sebenarnya memang Belanda dengan Johor kawan baik. Tetapi Belanda telah menghapuskan Kesultanan Riau. Iaitu Kesultanan Riau tu, Riau dengan Johor telah pecah tau. Riau Lingga lain, Johor dah jadi lain. Johor di bawah British. Manakala Riau Lingga di bawah Belanda. Jadi, Belanda ni dulu berkawan baik dengan Johor. Tapi dia nak hapuskan Kesultanan Riau Lingga itu. So, Riau Lingga habis. Tapi Johor sebab di bawah British, dia masih lagi berterusan sampai sekarang. Ya betul. Sebelum perjanjian, Riau Lingga itu is a part of Johor. Sebab itu dipanggil Johor Riau. Ya, dulu ada. Dulu ada sultan. Kemudian Belanda dah hapuskan. Jadi so tidak ada lagi sultan lah di Riau Lingga itu. Itu bab yang berkaitan dengan kesan perjanjian London. Baik. Kemudian bila dah dapat tiga-tiga negeri ini, maka British membentuk negeri-negeri selat. Iaitu unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk kukuhkan kuasa di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Iaitu pada 1826 Pulau Pinang. Pulau Pinang, Singapura dan Melaka digabungkan menjadi satu unit pentadbiran, iaitu negeri-negeri selat. Dan tujuan dibentuk negeri selat, ingat tujuan dia adalah jimatkan belanja dan seragamkan pentadbiran. Dan apakah kepentingan pembentukan negeri-negeri selat ini? Sebagai pelabuhan bebas, berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dari dalam dan luar alam Melayu, menjadi pintu masuk buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British, yang mana mewujudkan masyarakat berbilang kaum. Kemudian juga, kalau kita lihat di bawah ni, yang di atas cikgu ni, iaitu penanaman modal oleh pelabur luar membolehkan ekonomi negeri-negeri selat telah berlaku dengan pantas. Maknanya, negeri-negeri selat telah menjadi lebih maju daripada negeri-negeri lain. Dan kemudian, negeri-negeri selat ini menjadi pusat pengumpulan hasil daripada alam Melayu untuk mengimbangi perdagangan dengan China dan menyaingi pelabuhan Belanda. Dan akhirnya British dapat menguasai Selat Melaka lah sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Dan ini semua terbentuk selepas apa? Selepas perjanjian London ini. Selepas perjanjian London ini. Baik, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Memang cikgu bagi pantas je ni supaya kamu semua, sebab benda ni dah belajar. Dah belajar. So, bagaimana hubungan negeri selat dengan negeri Melayu? Negeri selat memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan dan melabur modal untuk memajukan perlombongan biji timah di negeri Melayu. Negeri Melayu pula perlukan pelabuhan negeri-negeri selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi. So inilah hubungan negeri selat dengan negeri Melayu. Dan kalau kita lihat negeri selat ada tiga kali bertukar pentadbiran.
Mula-mula Negeri Selat di bawah SHTI. Okey, diketuai oleh seorang gubernur, dibantu oleh resident councillor. Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran pertama dan kemudian dipindahkan ke Singapura sebab lebih maju. Kemudian Negeri Selat ini dipindahkan ke pejabat India. Di sana, okey, pemberontakan yang berlaku di India menyebabkan pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat ini dengan baik. Dan pejabat di India tidak memberikan perhatian sewajarnya untuk melindungi pedagang negeri-negeri Selat, sehingga menimbulkan rasa tak puas hatilah dalam kalangan pedagang negeri-negeri Selat itu. Maka oleh sebab itu, negeri-negeri Selat ini kali ini dipindahkan di bawah pejabat tanah jajahan di London. Sebab pedagang yang penduduk tempatan tak puas hati dengan pentadbiran pejabat India tu, maka pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat ini, okey, pentadbirannya telah dipindahkan ke pejabat tanah jajahan di London. Itulah kita kata sebagai perubahan pentadbiran negeri-negeri Selat. Cikgu, sekarang emas paling banyak kat Malaysia lagi ke? Ya, masih ada lagi banyak. Okey, iaitu kebanyakan di negeri Pahang. Baik, yang ini faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat. Kenapa dipindahkan negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London? Sebab yang pertama, tidak ada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri Selat. Yang kedua, pejabat India tu gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat tu. Yang ketiga, pejabat India mahu menjadikan mata wang rupi India tu sebagai mata wang negeri-negeri Selat, menggantikan mata wang dolar Spanyol yang telah lama digunakan. Mana boleh macam tu, nanti rugilah kan. Tu. Dan yang keempat, cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Dan pejabat India mahu menjadikan negeri-negeri Selat ini tempat buangan banduan. Dan ini akan menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Ada ke macam tu? Nak jadikan Pulau Pinang, Melaka, Singapura sebagai tempat buangan banduan. Oh, tak boleh. Ya. Dan akibat daripada pemindahan pentadbiran ini, maka negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka, Singapura diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Lalu dibentuk dua majlis, majlis eksekutif dan majlis perundangan. Di negeri Selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Dan struktur pentadbiran negeri Selat seperti inilah, di mana pejabat tanah jajahan di London, kemudian gubernur negeri Selat, kemudian ada dua majlis, majlis eksekutif dan juga majlis perundangan. Baik, kenapa SHTI tukar kepada India? Kerana SHTI selepas itu telah dibubarkan. Maknanya, SHTI itu sebagai sebuah syarikat mewakili kerajaan British. Jadi, dipindahkan ke India kerana supaya ditadbir direct oleh kerajaan British. Jadi, waktu itu kerajaan British ada di India. Sebab India adalah sebahagian daripada tanah jajahan British pada waktu itu. Sebab itu dipindahkan ke India supaya dapat diuruskan secara terus oleh kerajaan British. Jadi itu sebab kenapa SHTI ditukar ke pejabat tanah jajahan di India. Baik, so dengan itu, maka dengan itu telah pun tamatlah revision kita untuk bab yang kedua. Ada soalan nak tanya? Jadi sebenarnya kesimpulannya, bab 2 ni taklah susah pun. Betul tak? Setuju tak? Bab 2 ni sebenarnya tak susah pun sebenarnya. Mudah je. Tak susah, betul. Memang tak susah. Memang tak susah sebenarnya. Cuma nak kena ingat dia punya flow tu. Baik.
So, dengan itu, okey, kita akan pergi kepada soalan-soalan. Dan sebelum kita pergi kepada soalan, okey, iaitu soalan bab 2, iaitu soalan objektif yang telah cikgu kongsikan dengan kamu semua, kita tengok dulu soalan-soalan bab 1 dulu. Boleh? Kalau soalan kenapa SHTI dibubarkan, tak ada. Okey. Okey, harus diingat kalau soalan yang tidak ada fakta dalam buku teks, dia tidak akan tanya. So kamu jangan bimbang. Contohnya, kalau soalan tanya, cikgu, kalau soalan tanya SHTI dibubarkan kenapa? Macam mana nak jawab? Memang tak ada. Sebab tidak tertulis dalam buku teks berkaitan dengan fakta itu. Ingat kamu akan ditanya apa juga yang kamu telah belajar dalam buku teks sahaja. Okey. So jangan risau. Kalau ada boleh report, tak ada. Okey. Baik, jangan bimbang Baik, kita pergi kepada soalan. Dan soalan yang kita nak lihat ini iaitu kita lihat dulu soalan bab yang pertama dulu. Hari itu kita dah jawab bab yang pertama kan? Ke korang nak pergi terus kepada soalan bab 2? Nak pergi soalan bab 2 kan? Bab 1 ke bab 2? Bab 2 teruslah sebab baru revision kan? So lebih baik kita pergi pada bab 2. Okey. Ni nak bab 2 ke bab 1 ni? Aku tangan juga sorang-sorang ni. Cuba tulis ke dekat Zoom chat tu. Malas sangat tu. Okey. Bab 3. Ni satu lagi ni. Aku cepuk juga kan. Okey, baik. Okey, jom kita tengok bab 1 lah. Okey, bab 7 kan? Okey. Ini ada yang menulis bukan pakai tangan ni, menulis pakai lutut ni. Menulis pakai lutut. Okey, baik. Okey. Baik. So kita boleh okey, kita akan teruskan iaitu berkaitan dengan yang ini. Okey. Baik. So kita ada masa buat bab 1 dan 2. Jom. Okey. Jom kita buat sama-sama. Baik, bab 1, kedatangan kuasa barat. Baik, kita ada 40 orang. Bila cikgu baca soalan, cikgu nak kamu jawab secara direct message di Zoom chat iaitu apakah jawapannya. Sebagai contoh, soalan nombor 1, semua kena tulis Semua pelajar sila tulis dalam Zoom chat direct message. Soalan nombor 1. Faktor utama kuasa-kuasa barat berminat untuk menguasai negara kita kerana apa? Adakah kestabilan pemerintahan, keharmonian kaum, kemakmuran ekonomi atau kekuatan ketenteraan? Baik, so cikgu tengok jawapan. Okey, Tarun betul. Siapa ni? Ryan salah. Zarif betul. Iman salah. Umar Danish betul. Alia salah. Izzat Syairah betul. Alia betul. Ahmad Danish salah. Kobra salah. Roy Ang salah. Alisha Afrina betul. Okey. Iaitu Alia Farhana betul. Aizuddin betul. Aaron betul. Sokalingam betul. Tes Sishun betul. Kobra betul. Okey, Roy Ang betul. Zanish, Ali, Ahmad Danish betul. Advan betul. Tanisha dan Alfian serta Syazwina betul. So ramai betul. Ingat? Okey, faktor utama kuasa-kuasa barat berminat untuk menguasai negara kita kerana kita tahu negara kita kaya dengan apa? Kaya dengan kaya dengan hasil bumi, betul? So, macam cikgu cakap hari itu, bila perkataan kaya, baik, perkataan kaya ni sama dengan kemakmuran ekonomi. Nampak tak? Makmur maksudnya kaya. Ingat tu. Makmur maksudnya kaya. Kemakmuran ekonomi maknanya kekayaan ekonomi. So, faktor utama kuasa barat berminat untuk menguasai negara kita kerana C, kemakmuran ekonomi. Take note benda tu okey. Baik. So nombor 1 adalah C. So ramai yang betul. Bagus. Baik. Soalan yang kedua. Baik. Pernyataan berikut berkaitan dengan faktor kestabilan pemerintahan faktor kestabilan pemerintahan dan kemakmuran negara. Kebijaksanaan pemerintah, sistem pemerintahan dan pentadbiran menjadi stabil. Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah situasi tersebut
boleh diwujudkan? Adakah dengan hasil perjanjian pemerintah dengan kuasa asing? Adakah hasil campur tangan kuasa asing dan pemerintah dalam pentadbiran negeri? Persetujuan antara rakyat dengan pemerintah dalam pentadbiran negeri? Atau hasil kerjasama baik antara pemerintah dengan rakyat untuk membangunkan negeri? So, manakah jawapan yang lebih baik? Okey, kalau kamu tak tahu, buang dulu mana-mana dua yang salah. So, hasil perjanjian pemerintah dengan kuasa asing? Salah. Hasil campur tangan kuasa asing dan pemerintah? Salah. So, tinggallah C dengan D. Yeah. So, di sini, kamu telah memilih jawapan yang betul. So, kalau kita lihat, Tarun betul, Cobra betul, Aizuddin salah, Iman betul, Roy betul, Zarif betul, siapa lagi? Aaron salah, Aaron. Umar Danish betul, Zanish betul, Advan, Alfian, Alia Khairina betul. Yang lain-lain mana yang lain-lain? Aizuddin betul. Baik. Jawapan nombor 2 adalah jawapan nombor 2 sebenarnya adalah iaitu D. Hasil kerjasama baik antara pemerintah dengan rakyat untuk bangunkan negeri. Kenapa C salah? C ialah persetujuan antara rakyat dengan pemerintah dalam pentadbiran negeri. Persetujuan saja. Bersetuju tak semestinya bekerjasama. Nampak tak? Sebab itu C salah. Nampak tak? Persetujuan belum menghasilkan kerjasama yang baik. So, yang paling penting ialah D. Hasil kerjasama baik antara pemerintah dengan rakyat untuk membangunkan negeri. Ingat betul-betul pemahaman tentang pilihan jawapan tu sangat-sangat penting. Baik, nombor 2 adalah D. Nombor 3. Antara berikut yang manakah merupakan sumber utama kemakmuran ekonomi negeri suatu ketika dahulu? Iaitu kita dah belajar, iaitu ingat, daripada sini kita boleh buang beberapa perkara. Mustahil kita ada hasil industri pada zaman itu, tak ada. Dan mustahil kita ada sumber haiwan ternakan, juga tak ada. So, jawapan betul, sumber alam dan sumber hasil bumi. Ya, betul. Nampak tak? Memilih jawapan kadang-kadang memerlukan pemikiran yang logik je. So, kena fikir lebih sikit lah. Kan? Jangan malas berfikir. Baik. Soalan yang keempat. Baik. Berikut merupakan peranan pembesar dalam sistem pemerintahan beraja. Kecuali. Peranan pembesar dalam sistem pemerintahan beraja. Kecuali. Menjaga keamanan, mengetuai pentadbiran sesebuah negeri, menjaga kebajikan rakyat, atau membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Yang mana salah? Mudah saja. Kita cari yang salah. Dia kata kecuali kan? Kecuali yang mana? Mengetuai pentadbiran sesebuah negeri lah. Sebab yang menjadi ketua pentadbiran sebuah negeri ialah Sultan. Bukan pembesar. Jadi nombor 2 tu ya. Dan satu lagi iaitu ia menjaga kebajikan rakyat. Sebab yang menjaga kebajikan rakyat ialah Sultan. So jawapannya adalah iaitu B. 2 dan 3. Ya, betul. Tengok benda ni Baik. Soalan yang kelima. Baik, senarai berikut berkaitan dengan undang-undang bertulis. Hukum Kanun Pahang, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak. Okey, jawapan soalan nombor 4 adalah B. Jawapan 4 B. Baik, 5. Okey, antara berikut yang manakah berkaitan dengan senarai tersebut? Hukum Kanun Pahang, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 Perak. Ini semua adalah betul. Kita tengok sini, iaitu Lee Shin betul, Tarun betul, Roy Ang betul, Ryan, Cobra, Ahmad Danish. Tarun bagus, Teh Sishun betul. Ramai yang betul lah. Memanglah dah ada clue pun sebenarnya, iaitu berkaitan dengan undang-undang bertulis. So jawapan dia merupakan undang-undang bertulis. So jawapannya adalah A, undang-undang bertulis. Bagus.
benda soalan tu. Ini kadang-kadang dia tricky. Kadang-kadang pelajar dia tak alert benda ni. Dia main tembak je. Kalau pelajar yang alert, dia akan baca soalan tu betul-betul. Baik. Soalan nombor 6. Apakah bentuk undang-undang yang diamalkan di Sabah dan Sarawak sebelum penjajah British dan Belanda memperkenalkan undang-undang baru? Ini mudah. Okey, iaitu kita tahu bahawa kita tahu bahawa di sana, di Sabah dengan Sarawak, ada banyak undang-undang apa? Undang-undang adat. Ingat adat dia bukan undang-undang suku. Dia suku kaum tu ada, tapi dia bukan dipanggil undang-undang suku, bukan. Dipanggil undang-undang adat. Bagus Ahmad Danish, Tanisha. Okey, Tarun. Bagus. Baik. Soalan 7. Apakah kebaikan daripada kebijaksanaan pemerintah menjalinkan hubungan yang baik dengan pedagang-pedagang luar? Apa kebaikannya? Iaitu adakah meluaskan pengaruh atau kestabilan sistem pemerintahan atau memajukan ekonomi negeri atau terlindung daripada ancaman musuh? Baik, apakah kebaikannya? Menjadikan hubungan yang baik dengan pedagang-pedagang luar ini. Baik, sila ambil mana satu yang salah. Nombor 1 ke salah, nombor 2 salah, atau nombor 3 salah, atau nombor 4 salah. Yang mana satu salah? Okey. Baik, kestabilan sistem pemerintahan, memajukan ekonomi negeri atau terlindung daripada ancaman musuh. Baik. Iaitu kalau kita lihat yang salah sebenarnya adalah kestabilan sistem pemerintahan. Itu salah. Sebab apa kaitan pedagang-pedagang luar dengan dengan sistem pemerintahan? Tak ada kena-mengena. Tidak ada kena-mengena. Jadi yang kita boleh terima ialah jawapan dia apa? 1, meluaskan pengaruh. 3, memajukan ekonomi negeri. Dan terlindung daripada ancaman musuh. Tapi sini jangan betul. Terpaksa fikir banyak. Ya, betul. Kadang-kadang ada soalan yang jawapannya kamu kena fikir lebih sikit. Kena fikir lebih sikit. So tak apa. Fikir lebih sikit pun tak apa. Yang penting kamu dapat jawapan betul. Baik. Soalan yang ke-8. Pernyataan berikut berkaitan dengan kegiatan perlombongan masyarakat tempatan. Ingat perlombongan. Baik, masyarakat tempatan jalankan kegiatan melombong biji timah dan emas. Yang manakah kaedah yang digunakan untuk melombong? Ingat siapa yang melombong? Masyarakat tempatan. Masyarakat tempatan siapa? Orang Melayu. Kita tahu melombong ni ada 3. Orang Melayu, orang Cina dan juga orang Eropah. So, orang Melayu akan gunakan kaedah melampan dan mendulang. So, jawapannya adalah A. So, jawapannya adalah A. Kalau sistem pemerintahan stabil, ekonomi negara itu pun akan stabil. Mungkin. Mungkin juga. Baik, so nombor 8 adalah A. Dapat? Seterusnya. Memang kan boleh. Kan biji timah dan emas. Biji timah dan emas menggunakan teknik kaedah melampan dan mendulang. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Baik. Soalan 9. Baik, gambar berikut menunjukkan hasil kegiatan menenun kain dan juga menyulam selendang yang amat popular bagi suatu negeri. Negeri yang dimaksudkan adalah negeri apa ni? Menenun kain dan menyulam selendang. Kain dan selendang. Makin terus. Baik, negeri yang dimaksudkan ialah bukan Kelantan, bukan Perak. Dia antara Sabah dengan Sarawak. So jawapan yang betul adalah ya, ini di negeri Sarawak. Ini di negeri Sarawak. Baik. Soalan yang ke-10. Pernyataan berikut berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam usaha memajukan ekonomi, masyarakat tempatan gigih menggunakan sumber-sumber alam. Faktor yang menyebabkan
kegiatan perdagangan maju ketika itu? Adakah kemajuan alat dan pertanian, ataupun penggunaan mata wang, sistem cukai yang baik, ataupun pengenalan sistem timbang dan sukat? Yang ini senang. Okey, sila berikan jawapan dia. Okey, Tarun betul. Soalan nombor 10. Sila berikan jawapan dia. Alia Khairina betul. Bagus. Alia Hanani salah. Alia Hanani salah. Okey, Aizuddin betul, Alisha Afri betul. Okey, Roy Ang salah. Umar Danish salah. Teh Sishin betul. Alia Farhana betul. Okey. Ingat keywords dia kat mana tahu? Iaitu kegiatan ekonomi menggunakan sumber-sumber alam. Apakah faktor yang menyebabkan? Okey, tengok soalan kegiatan perdagangan maju ketika itu. Perdagangan maju kerana apa? Okey. 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 Sebenarnya kalau kita lihat, okey, jawapan sebenarnya adalah penggunaan mata wang, sistem cukai yang baik dan pengenalan sistem timbang dan sukat. So jawapannya adalah C, 2, 3 dan 4. Itu menyebabkan kegiatan perdagangan maju. Baik, so jawapannya adalah C. So yang nombor 1 tu salah. Sebab apa? Kemajuan alatan pertanian. Nampak tak apa kaitan alatan pertanian dengan perdagangan? Tak ada kena-mengena. So tak ada kena-mengena. Nampak tak? Fahami soalan dan cari berkaitan soalan. Itu penting. Okey. Baik. Soalan 11. Maklumat berikut berkaitan dengan timbang, sukatan dan ukur oleh suatu masyarakat. 1 leng, 2 kepul, 1 kal, 2 leng, 1 cupak, 4 kal. Sukatan di atas diperkenalkan oleh siapa? Yang ini senang. Kata kunci dia kat mana tahu? Iaitu kat sini. Ada cupak. Kalau cupak bermakna siapa dia? Ya betul, Ahmad Danish. Alia betul. Alia Hanani betul. Aizuddin salah. Ryan salah. Ilman betul. Umar Danish betul. Roy salah. Aizuddin salah. Okey. Roy pun salah. Okey. Baik. Korang tengok betul-betul Kalau pedagang di India, dia banyak menggunakan kita kata mayam. Kemudian juga banyak menggunakan perkataan untuk timbangan apa tahu? Untuk timbangan emas. Iaitu timbangan emas. Okey. Manakala kalau Cina, dia banyak gunakan tahil ataupun kati. Okey, untuk biji timah. So kalau masyarakat, sebenarnya cupak adalah jawapannya iaitu D, iaitu masyarakat tempatan. Sebab cupak, keywords dia adalah cupak. So itu adalah masyarakat tempatan. Okey. Take note benda ni Baik. 12. Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri bagi pendidikan tidak formal? Senang je ni. Tidak formal. 1. Kanak-kanak diajarkan cerita rakyat. 2. Pendidikan diberi melalui pantang larang. 3. Generasi muda diajar tentang cara bertani. 4. Dilaksanakan di masjid, di surau dan di sana. Okey, senang. Jawapannya apa? Okey, Ryan Adam betul. Okey, Zarif betul. Okey, 12. Umar Danish betul. Okey, Alia Farhana betul. Teh Sisyon betul. Aizuddin salah. Alisha Afrina salah. Ahmad Danish betul. Zanish salah. Roy Ang betul. Aaron betul. Alisha Afrina betul. Aizuddin betul. Advan betul. Okey, Alia Khairina betul. Okey, baik. Bagus. Cobra betul. Izzah Syaira betul. Baik. Alfian pun betul. Baik, jawapan sebenarnya adalah kalau kamu tengok betul-betul, yang salah ialah nombor 4. Sebab kalau yang dilaksanakan di masjid, di surau atau di istana, itu pendidikan formal. Iaitu pendidikan yang menggunakan buku dan ada guru. Kalau tak formal, dia tak ada guru, tak ada buku. So jawapannya adalah 1, 2 dan 3, iaitu A. Nampak
Okey, itu pendidikan tidak formal. Baik. Kemudian kita lihat soalan 13. Pernyataan berikut berkaitan dengan kegiatan keintelektualan dalam kehidupan masyarakat tempatan. Okey, penulisan karya kesusasteraan berkembang pesat. Pernyataan di atas menyokong bahawa orang tempatan gigih mendalami ilmu atau pemerintah tempatan yang mementingkan ilmu ataupun orang tempatan mempunyai banyak cendekiawan ataupun kesusasteraan berkembang akibat kegiatan perdagangan. Yang ini kena fikir sikit. Okay. So, penulisan karya kesusasteraan berkembang pesat. So, yang mana satu jawapan yang lebih tepat? Cendekiawan tu apa? Cendekiawan tu bijak pandai. Ya, bijak pandai. Okay. So, kalau kita lihat di sini, sebenarnya penulisan karya kesusasteraan berkembang akibat daripada kegiatan perdagangan. So, jawapan dia D. Kerana apa? Kamu perasan tak bahawa bila kesusasteraan, orang Melayu ada buku-buku hikayat. Seperti hikayat Nabi Bercukur, ada hikayat Amir Hamzah yang diambil daripada saduran daripada pedagang Arab. Maknanya, karya-karya Melayu ini bertambah kerana apa? Kerana adanya kegiatan perdagangan dan juga percampuran dengan para pedagang daripada luar. Okay. So, jawapannya adalah D. It's okay. Okay. Baik. Soalan 13 adalah D. Soalan 14. Pernyataan berikut berkaitan dengan, kalau kita lihat, iaitu berkaitan dengan permintaan bahan mentah di tanah Melayu ketika dahulu. Revolusi perindustrian. Jenis bahan mentah yang sangat diperlukan oleh negara-negara barat. Ini kalau tak tahu juga tak tahulah. Senang sangat ni. Jawapannya apa? Okey, kalau kita lihat Tarun betul, Advan betul, Zarif betul, Ali Syafina, Roy, Cobra, Aaron betul, Ryan Adam, lain. Ahmad Danish betul, lain, Izzah Syairah. Okey, balik-balik orang tu, Adila Arisha mana Adila Arisha? Okey, Adila Arisha mana? Tak jawab pun. Siapa lagi? Vimalan mana Vimalan? Okey, Izzah Syairah mana? Okay, Mildred mana Mildred? Razinski mana? Razinski. Okay, Raja Ili, Sylvia Liu mana? Okay, Syazwina Ishira. Okay, balik-balik orang tu. Aku rotan satu-satu kan. Baik, jawapannya adalah Getah dan BJ Timah. Jawapannya adalah D. Ya, betul. Okay, betul. Ini kalau cikgu ni depan korang ni, kan, balik-balik orang tu, cikgu cari baik yang lain-lain. Memang aku sebat seorang-seorang ni. Nasib baik kelas online. Okey. Baik. Okey, nombor 15. Tali pinggang okey, baik. Gambar berikut. Okey, menunjukkan terusan Suez yang menjadi nadi perhubungan kapal-kapal dagangan. Okey, nadi Suez. Pernyataan berikut adalah benar mengenai terusan Suez kecuali mempercepat urusan perdagangan, mula dibina pada tahun 1859, meningkatkan urusan perdagangan di alam Melayu, menghubungkan antara Tanjung Harapan dengan Eropah. So, mana kecuali? Ya, betul Tarun. Okey, so Tarun betul. Okey, Ahmad Danish betul. Kecuali yang mana yang tak betul? Mana tak betul? Umar Danish betul. Bagus. Lain. Lain keliru Mana satu Baik. Terusan Suez. Baik, Izzah Syairah betul. Saya dulu subjek dalam masa. Izzah sejarah. It's okay. Baik. Okay, baik. Kobra salah. Ya, betul. Alia Hanani betul. Baik, Zarif salah. Alia Farhana betul. Okey, baik. Terusan Suez akan mempercepatkan urusan perdagangan. Betul. Mula dibina pada tahun 1859 dan meningkatkan urusan perdagangan di alam Melayu. Itu betul. Yang menghubungkan antara Tanjung Harapan dengan Eropah, itu salah. Itu salah. Sebenarnya, okey,
Ingat dia nak kecuali. Kecuali. Sebenarnya menghubungkan antara Eropah dengan Timur. Eropah dengan Timur. Bukan Tanjung Harapan, tapi dengan Timur. So, itu jawapan bagi soalan yang ke-15. Okey. Baik. Habis soalan bab yang pertama. Baik, bawah ni ada soalan-soalan struktur dan esei. Okey, nanti cikgu minta kamu buat hari Sabtu nanti kita akan tengok. Okey. Dan kita ada lebih kurang masa 12 minit. Kita akan cuba buat untuk soalan bab 2 mana yang sempat. Selebihnya kita akan bincangkan lagi dalam kelas hari Sabtu ini. Okey, take note Ni cikgu akan share. Cikgu dah share lah. Cikgu dah share semua soalan ini dalam grup WhatsApp lah. Okey, baik. Soalan nombor 2, soalan 1 Soalan 1 bab 2. Pilih pernyataan yang benar sebelum perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Yang benar. Adakah Pulau Pinang berada di bawah wilayah Kesultanan Kedah? Batu Wurst menjadi pusat pelabuhan utama. Banyak pedagang dari China singgah di pelabuhan Pulau Pinang. Atau pelabuhan utama dibuka oleh pedagang Arab. Yang mana satu yang benar? Ini senang sangat. Okey, Umar Danish betul. Okey, Alisha Afrina betul. Ahmad Danish betul. Iman betul. Lain. Aku orang sama je ke? Mana yang lain-lain ni? Sylvia mana Sylvia? Dan juga Syazwina Insyirah mana? Syazwina Insyirah. Okey. Tarun betul. Aaron, salah Aaron. Roy betul. Cobra betul. Ryan betul. Alia Farhana betul. Aiman betul. Okey. Ramai betul. Aaron salah Aaron. Salah. Okey. Pun salah. Okey. Baik, siapa lagi? Okey, Aaron, ya betul. Ilman betul. Baik. Alfian salah. Baik, yang benar sebelum kuasa British di Pulau Pinang, yang benar ialah Pulau Pinang berada di bawah wilayah Kesultanan Kedah. Cuba baca betul-betul sebelum perluasan kuasa British. Nombor 1 jawapannya ialah A. Baik. So take note kepada mana-mana pelajar yang salah, mungkin kamu tak baca soalan betul-betul. Baca soalan betul-betul. Take note. Okay. Soalan yang kedua. Apakah nama pelabuhan terawal bagi Pulau Pinang? Ni senang dah. Kacang. Kacang. Ryan Adam terus kacang Zarif betul, Tarun betul, Ahmad Danish betul, Alia Hanani betul, Aiman betul, Cobra betul, Alisha Afina betul, Liza Syaira betul. Lani Arya Glugok betul. Betul Tarun betul. Betul. So Ilman, jawapannya memang si Batu Uban. Kan cikgu suka seronok kalau korang participate macam ni. Kan. Bagus. Baik, nombor 2 adalah C. Nombor 3. Pernyataan berikut berkaitan dengan suatu wilayah. Wilayah X merupakan sebuah wilayah Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Wilayah X ialah adakah? So, okey kalau kita lihat ramai yang dah jawab Okey, so Ahmad Danish betul, Tarun, Alia Hanani, Umar Danish, Alisha Afina, Zarif, Ryan Adam, Roy, Alia Farhana, okey, Cobra, Ilman, dan juga Aiman, betul. Zanish betul. Memang betul. Jawapannya adalah okey, Singapura. Okey. Wilayah X ini memang sebuah wilayah Kesultanan Riau iaitu Singapura. Itu memang betul. Bagus semua. Dan soalan keempat. Pernyataan berikut berkaitan dengan sejenis tanaman. Tanaman ini diusahakan oleh orang Melayu dan Cina. Tanaman ini diusahakan di Singapura. Singapura waktu itu banyak tanaman apa? Tanaman tersebut? Jagung, gambir, ubi kayu atau lada hitam. So kalau kita lihat, okey, Alehana ni betul, Ahmad Danish salah, Cobra salah, Ahmad Danish betul, Umar Danish betul, Ahmad Danish betul, ya betul. Ryan salah. Okey, Cobra betul. Okey, Tanisha betul. Aiman salah. Aizuddin salah. Alia Farhana betul. Alisha Afrina betul. Iman betul. Ilman salah. Iza Syaira betul. Zani salah. Aaron betul.
Baik, tarun. Okey, sebenarnya tanaman tersebut mustahil jagung dan mustahil ubi kayu. Sebenarnya yang benar-benar ada di Singapura ialah gambir. Ya, jawapan yang empat ialah tu gambir. 4B. Bagus kepada yang telah menjawab. Baik. Bukan. Ladi hitam kat mana? Ladi hitam banyak dekat Sarawak. Ladi hitam banyak kat Sarawak. Okey. Baik. Baik, gambir ni macam padi kan? Okey, dia lain. Dia pokok sebenarnya, pokok yang ada daun dan dia ada buah gambir. Baik. Jadual berikut merujuk kepada pemerintah X. Ni siapa punya X ni? Siapa punya X bawa masuk dalam kelas sejarah ni? Cuba bagi tahu siapa punya X ni? Baik. Pemerintah X bersemayam di Lingga, okey, dan mengadakan hubungan baik dengan Belanda. Okey, so X merujuk kepada siapa? Okey, cikgu, bukan. Mengadakan hubungan baik dengan Belanda, X merujuk kepada, okey, jawapannya adalah Temukan Abdul Rahman, Bendahara Abdul Rahman, Sultan Muhammad Rahman atau Sultan Abdul Rahman. Okey, baik. So jawapan sebenarnya okey, Ahmad Danish betul, Tarun betul. Okey, Iman betul, Kobra salah, Izzah Syairah salah, Umar Danish betul, Muhammad Raya betul. Banyaknya Rahman. Itulah banyaknya Rahman. Kalau adalah, tak ada adalah. Izzah Syairah salah, Aaron betul. Izzah Syairah salah, Alia Khairina betul. Okey, Muhammad Raya salah, Kobra betul, Aiman salah, Alfian betul, Alia Hanani salah, Roy betul, Izzah Syairah salah, Aizuddin salah, Advan salah, Tanisha betul, Zanis salah, Izakir salah. Baik. Kena ingat kalau yang bersemayam, maknanya dia memerintah. Takkanlah orang yang memerintah itu dipanggil temenggung. Salah. Nampak tak? Yang memerintah itu bukan temenggung, dah pastinya sultan. Antara Sultan Muhammad Rahman dengan Sultan Abdul Rahman. Jadi, manalah kita pernah belajar tentang Sultan Muhammad Rahman? Tak pernah dengar pun. Yang kita belajar, Sultan Abdul Rahman. Itu jawapan dia. Okey. Jadi, baca soalan betul-betul. Okey. Baik. Soalan yang ke-6. Okey, Melaka menjadi tanah jajahan Belanda. Setelah Portugis tewas dalam peperangan, pendudukan Belanda bermula pada tahun 1511. Okey, itu salah. Okey. 1786 entah. 1641 hingga 1824 mungkin. 1759 hingga 1786 pun salah. Okey. So, jadi jawapan yang betul adalah C. 1641 hingga 1824. Cikgu, macam manalah kami nak ingat cikgu tahun-tahun ini? Mudah saja, iaitu pada tahun 1641, okey, iaitu Belanda, okey, iaitu Belanda plus dengan Johor, okey, telah mengalahkan Portugis. Mengalahkan Portugis. So lamanya Portugis duduk? Memang lama. Lebih daripada 100 tahun. Dan kemudian Belanda duduk di Melaka. 1824, okey, iaitu berlakulah perjanjian London. So perjanjian London ini menyebabkan Melaka telah diserahkan kepada British. Maka Belanda telah duduk di Melaka daripada 1641 hingga 1824. So itu jawapan dia C. Okey. So itulah jawapan dia. Dan soalan yang ketujuh. Baik. Pilih pernyataan yang benar tentang pendudukan Belanda di Melaka. Okey, benar tentang pendudukan Belanda di Melaka. Melaka dijadikan pusat pengumpulan biji timah dari negeri Melayu. Belanda amat mementingkan Melaka sebagai pusat perdagangan di alam Melayu. Belanda membawa masuk para pedagang dari Timur Tengah. Belanda berjaya mengalahkan Portugis dengan bantuan Susan Riau. Ini betul. Dan juga satu lagi, yang ini betul. So, Melaka dijadikan pusat pengumpulan biji
timah dari negeri Melayu. So jawapannya adalah B, 1 dan 4. 1 dan 4. Ya. Dan soalan terakhir kita tengok pada malam ini. 8 antara berikut yang manakah faktor utama British berminat menguasai Pulau Pinang. Faktor utama dia, kita baru belajar tadi kan, ada 3, iaitu pangkalan tentera, pelabuhan persinggahan, pusat pengumpulan barang. 1, 3 dan 4 jawapannya adalah B. Tada! Okey. Baik. So kesimpulannya senang je. Tapi cikgu jap. Cikgu peliklah. Kamera cikgu hari ni agak HD sikit. Agak HD sikit, agak sharp sikit lah. Kan? Kau nampak HD sikit lah. Okey. Baik. HD lah sangat macam biasa je. Oh okey, baik. Baik, so itu sahaja pada hari ini. Pada hari Sabtu, cikgu akan berikan soalan bab yang ketiga beserta dengan kita akan jawab soalan-soalan sambungan daripada bab 2 tadi dan kita akan buat revision bab yang ketiga pada hari Sabtu ini. Kan? So, nampak HD sikit lah Baik, jadi itu plan kita pada hari Sabtu ini. Jadi itu sahaja pada hari ini guys. Thank you so much. Untuk kelas kita pada hari ini, kita jumpa pada hari Sabtu ni. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih cikgu.